ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر يا الله يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada penonton yang berada di Zoom dan Facebook Rumah Ngaji Johor, Pondok Ilmu Online dan sebagainya. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam kuliah anjuran pertubuhan pendidikan Rumah Ngaji Negeri Johor. Bersama kita pada pagi ini adalah Al-Fadil, Ustaz Syafi'i bin Abdul Halim yang akan membawakan tajuk tentang ibadah korban, tuntutan dan pelaksanaannya. InsyaAllah dalam masa beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji yang juga dikenali sebagai Hari Raya Korban atau Hari Raya Aidil-Adha. Setiap tahun umat Islam khususnya di Malaysia menyambut perayaan Aidil-Adha dengan melaksanakan ibadah korban. Disebabkan amalan korban adalah perkara ibadah, setiap perkara ibadah akan melibatkan kaedah dan peraturan khusus. Nak tahu apa kaedah dan peraturan khusus itu? Jadi mari kita dengarkan sama-sama perkongsian daripada Ustaz. Bagi penonton yang menonton di Facebook, bolehlah tekan like, komen dan share agar ramai lagi yang mendapat manfaat daripada kuliah kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladzina safa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah, hari ini kita diberi peluang untuk sama-sama kita berkongsi, bermuzakarah tentang satu ilmu yang jarang-jarang kita sebut ataupun jarang-jarang kita bermuzakarah tentang ilmu. Paling-paling kerap pun setahun sekali. Itu paling kerap lah tu. Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali saya nak sentuh bab berkenaan dengan tujuan ataupun terus kepada tajuk kita, tujuan ibadah korban. Saya pun ada cerita sikit tadi, sikit sebanyak. Ibadah korban ni maksud dia tujuan korban, tujuan kita laksanakan. Ibadah korban ni apa tujuan dia, tuan-tuan, perempuan? Adalah untuk taqarrub ilallah. Sebab tu dia cerita dalam Al-Quran. Dia sebut dalam Al-Quran. Dan untuk mereka-mereka yang belum dipilih pergi menunaikan haji, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan satu platform untuk mengubati hati orang-orang yang cintakan rumah Allah ni. Baitullah. Kalau tanya siapa di antara kita ni, semua orang nak pergi. Semua orang nak pergi Baitullah. Tinggal lagi giliran belum sampai, ataupun keperluan cukup belum cukup lagi, ataupun atas faktor kesihatan dan sebagainya. Tapi bila kita tak mampu pergi, ada lagi peluang yang Allah berikan pada kita untuk kita bersama-sama
dalam menunaikan ibadah haji termasuk juga itu ialah korban. Itu termasuk. Jadi maksud utamanya pergi haji untuk apa maksud pergi haji? Pergi haji itu maksudnya untuk kita nak dekatkan diri dengan Allah. Dan satu hadis Nabi, orang yang bila lepas tahallul je, lepas dia cukur je, maka kita sedia maklum orang pergi haji, orang selalu, maknanya orang buat ibadat haji umrah ni dia tahulah, lepas tahallul dia punya dosa tu seumpama bayi, bersih suci macam kain putih kata Nabi. Bersih, tak ada kotor, putih. Balik daripada haji tu dia bersih putih. Kenapa? Itu maksud untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Macam tujuan taqarrub ila Allah ni adalah untuk nak datangkan takwa dalam diri. Selalu kita nampak ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita selalu nampak ayat tu kan. Ayat tu untuk apa? Ayat tu sebenarnya bukan untuk ditampal kat dinding ke dekat mana-mana, bukan. Ayat tu untuk nak fahamkan pada kita bahawa orang yang bertakwa ni rezeki dia Allah bagi bila-bila masa yang diperlukan Allah min haitsu la yahtasib, yang tak disangka-sangka. Jadi takwa itu apa? Dua perkara. Pertama, mentaati seluruh perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Kita tutup sikit bab takwa ni. Jadi perkara asas hukum dalam menunaikan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah ni ada lebih kurang 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi antara 5 ni harus tu kita ketepikan sekejap, sebab harus ni kalau kita buat pun tak ada apa-apa masalah, kalau tak buat pun tak ada apa-apa masalah, kita tak dapat apa-apa. Cuma dia dibolehkan, itu harus. Nak cerita pasal wajib, haram, sunat dan makruh. Okay, 2 perkara. Maaf. Dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan suka ni ada berbentuk suka yang Allah suka sangat, dan berbentuk Allah suka juga tapi Allah Subhanahu Wa Taala ringankan sikit. Maknanya kalau buat tu tak ada apa, kalau tinggal benda yang Allah suka ni rugi. Satu, wajib. Wajib ni benda yang Allah suka, kalau tak buat benda ni Allah Taala akan murka. Ini wajib. Yang kedua tentang sunat. Sunat ni pun benda yang Allah suka juga. Cuma kalau tinggal kita rugi. Kita rugi. Sebab saya selalu bagi contoh amalan-amalan sunat ni apa pentingnya. Kita duk cerita ulama-ulama, ustaz-ustaz kita banyak cerita tentang amalan-amalan sunat. Macam contoh ibadah korban ni kan, haji ni. Wal fajr wa layalil ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Apa makna malam 10? Malam yang 10 tu maknanya 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Waktu tu adalah waktu yang Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, terutamanya Nabi, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadat pada Allah. Kita kata raya sakan lah. Nabi cukup bagi. Bahkan kata ulama, Nabi lebih memberi masa dalam ibadat Nabi berbandingkan dengan 10 akhir malam Ramadan. Lebih lagi daripada itu. Tumpuan Nabi kepada ibadat, bersungguhnya Nabi dalam ibadat tu lebih lagi berbandingkan dengan 10 akhir Ramadan. Macam tu sekali Nabi punya ibadat waktu 1 sampai 10 Zulhijjah. Nanti kita sentuh apakah amalan yang afdal yang dibuat pada 10 hari. Sekarang kita nak cerita yang 4 ni dulu. Yang sunat. Saya selalu bagi contoh pada pelajar-pelajar ni supaya mereka datang dan semangat untuk buat ibadat. Macam kita dengar kelebihan-kelebihan buat sunat ni, amalan sunat.
Amalan sunat ni kita bagi contoh macam ada jemputan daripada daripada menteri ke, daripada sultan ke, dijemput kita. Jadi dalam dewan jemputan tu, dalam majlis jemputan tu, dia ada peringkat-peringkat dia. Ada awam, kemudian atas sikit ada khawas ataupun VIP. Dalam bilik VIP tu ada bilik VVIP. Jadi saya tak tanya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat semua ni, kalau kita ni kita nak pilih yang mana? Makan bilik yang mana? Sudah semestinya kita akan pilih bilik VVIP. Ya. Mesti. Kalau kita akan pilih bilik VVIP juga. Sebab apa? Kita tahu bilik VVIP ni apa saja benda yang kita minta kita akan dapat. Katakanlah menu yang ada cadang Sultan. Kita ni warga Johor kan, kita ambil contoh Sultan Ibrahim lah, Sultan kita. Jemput semua datang kenduri raya ataupun korban. Kita pun datang. Jadi kita pun tengok ada seorang tu masuk kat VIP, ada seorang tu masuk kat VVIP. Jadi kita ni teringin juga nak tengok VVIP tu apa benda dalam tu. Jadi benda makanan dalam tu sama je. Lembu, kambing, ayam. Ada sikit ikan. Itu je lah. Betul tak? Tak ada lagi kalau kita tengok dalam majlis-majlis perayaan ada daging kenguru ke. Ada? Tak ada. Ada pun kerbau jarang-jarang lah. Kadang-kadang kita kena tipu kan. Dia kata lembu dia, tapi daging kerbau. Jarang sangat. Memang menu utama itulah. Yang paling banyaknya ayam lah. Ayam, lembu, kambing. Kalau kambing tu ada macam jenis. Kambing golek, kambing bakar, kambing sup merah, sup kuning macam-macam lah. Jadi menu dekat awam pun sama juga. Ada ayam, ada udang, ada kambing, sama juga. Tapi masakan dia biasa je. Masuk dekat VIP pula, lain pula masakan dia. Masuk dekat VVIP pula, lagi lain. Inilah umpama, bila dekat akhirat besok, kita sembahyang Zuhur je. Ba'diyah Zuhur, kita tak solat. Qabliyah Zuhur, kita tak buat. Zikir rawatib, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kita tak buat. Jadi, bila besok Allah Ta'ala terima mana ahli-ahli solat. Jadi, ada awam, ada VIP, ada VVIP. Kita nak pilih mana bergantung pada amalan kita. Macam Sultan, dia tak boleh masuk. Oh, ni siapa ni? Ni Ustaz Syafiq. Oh, ni Ustaz Syafiq kat belakang lah. Sebab apa? Sebab tak ada, depan tu tak ada Datuk Seri, tak ada. Tak ada beri sumbangan. Tak ada beri sumbangan kepada kerajaan Johor. Jadi, tak dapat lah. Macam tu juga Allah Ta'ala, dekat akhirat besok, mana ahli-ahli solat, Allah Ta'ala panggil. Kita mendatang, datang tengok, orang tu masuk, special orang tu dekat mimbar sana, orang tu dekat, nak pergi juga, dihalang oleh malaikat. Sebab amalan kita tak cukup. Kita buat pah-pah makan ni, cukup-cukup makan. Sembahyang sunat pun kita kata tak sampai 1 minit, dah bagi salam. Jadi buat kerja 1 minit ni, jadi perempuan semua tahulah, buat kerja ringkas-ringkas ni memang tak dapat apa. Okey, itu benda yang sunat. Benda Allah suka, tapi kalau tak buat tu rugi lah. Kita tak buat, boleh makan juga, tapi tak boleh masuk bilik VIP lah. Itu benda sunat. Dan 2 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala benci dan tak suka. Satu, Allah Ta'ala yang paling tak suka, benci itulah perkara yang haram. Kalau buat, memang kena azab. Satu lagi, perkara makruh. Bencinya sama juga. Benda yang Allah Ta'ala tak suka ni makruh. Cuma tinggal lagi kalau buat makruh ni, dia tak adalah sampai kena azab. Itu je. Ini makruh yang kita kena faham. Jangan ini makruh ni macam orang makan durian kan. Dia lepas makan durian, dia solat Allah. Sebelah ni pula tak makan durian. Tak lepas-lepas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Bau duduk. Tahan nafas. Jadi imam dah rokok, dia tak habis baca Fatihah. Sebab duk tahan nafas, sebelah ni makan durian. Itu kisah jadinya benda makruh ni. Sebab tu dia kata makruh ni kita boleh elakkan, kita jauhkan.
Benda yang sama Allah Ta'ala tak suka juga. Tinggal lagi kalau buat tu tak kena azab. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang harus tu kita faham lah. Yang harus tu buat tak ada masalah. Buat tak ada masalah. Tak buat pun tak apa. Itu yang harus. Khair, itu maksud tujuan ibadah. Jadi siapa-siapa di antara kita ni yang menjalankan ibadah korban, yang buat korban tahun ni, kita kena semak muhasabah diri kita balik. Muhasabah diri kita balik. Kenapa? Dalam waktu ibadat kita buat korban ni dan sebelum tu, maksudnya hari-hari sebelum Zulhijjah ni, apa amalan kita? Sudah semestinya kita kena tingkatkan, tambahkan amalan supaya kalaulah kita ni bukan orang wali Allah, bukan yang dekat dengan Allah pun, paling-paling kita berlakonlah jadi orang yang baik. Lakonlah, kita kata cuba belajarlah puasa, baca Quran. Jadi saya akan beritahu sikit sebanyak amalan-amalan. Apa yang perlu diperbanyakkan dalam bulan Zulhijjah yang Nabi suka sangat. 10 hari ni. Walayalil ashr, 10 hari, 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Apa paling afdal? Iaitu berpuasa. Hari ini saya tak boleh puasa lah sebab semalam tak sihat, tekak tu sakit, banyak sangat makan durian tu, jadi kena selalu tolak dengan air. Jadi kalau tak, dia tak boleh cakap sakit tekak. Tuan-tuan jangan duk tiru saya. Ustaz pun tak puasa hari ni. Jadi dia nak puasa dah hari ni. Dah sahur dah. Tengok ustaz minum air, dia pun minum juga. Jangan. Habis pahala aku nanti. Elok-elok tuan-tuan nak puasa, sebabkan ustaz punya pasal jadi tak puasa. Belilah nasi ambeng 2 bungkus. 2 bungkus sebab tu. Hilang diet, hilang puasa. Dua-dua tak dapat. Baik. Okey, bila sentuh bab puasa je, ada orang tanya. Saya tanya dan saya jawab. Ataupun tuan-tuan nak jawab boleh juga. Kalau puasa ni, bulan Zulhijjah ni, boleh berapa hari je? Kan kata 10 hari. Hari ke-10 tu boleh puasa tak? Boleh bagi kita kat sini. Ini masalah ni kalau tak mengaji betul-betul ni. Oh, ya ke? Hari 10 tu dah raya dah. Kena raya? Oh tak. Sampai 9 Sampai 9 je. Sampai hari wukuf. Hari ke-10 tu tak lah. Hari tu wukuf tu tak boleh. Jadi, tapi pahalanya tetap 10 juga. Mana nak cari 1 hari lagi tu? Allah. Soalan dia. Allah bagi bonus. Hari tu bonus. Senang ni bonus ni semua jenis kaki bonus ni. Tunggu je. Termasuk saya lah memang suka bonus-bonus ni. Okey, saya terangkan sikit jadi kadang-kadang kita tak pernah terfikir benda tu kan, betul tak? Pernah fikir tak? Tak pernah kan? Jadi hari yang ke-10 tu bila disunatkan untuk makan pada waktu pagi? Nampak? Balik raya. Nampak Balik solat. Sembahyang raya. Sebelum sembahyang. Kalau balik raya, kesian orang tak beraya. Tak lah, balik solat. Sebelum solat. Balik selepas solat. Okey. Tapi dalam kitab dia tulis selepas binatang sembelih tu dia sembelih. Maksudnya bila pisau tu dah sembelih, kita punya korban lah, dah disembelih tu dah confirm lembu atau kambing tu dah mati, dah dikorbankan, dah terkorban kita kata, barulah disunatkan makan. Kena giliran saya tu lembunya besok. Lembunya hari raya keempat. Hari tu tak makan lah. Hari-hari makan. Jadi kita jangan salah faham kat situ. Makan maksudnya lepas kebiasaan orang sembelih lembu ni lepas sembahyang tu orang tu sembelih. Kita makan lah. Makan kadang-kadang tahun ni saya tak buat korban. Tahun ni saya tak buat. Jadi tak kena tunggu tahun lepas nak boleh makan tu. Tak edit macam tu.
Jadi boleh makan. Makan tu bila? Makan apa nak makan? Makan daging korban. Daging baru lepas. Kita nak lapah lagi, nak masak lagi lambat. Jadi kita masaklah apa yang ada kat rumah tu makan. Itu disunatkan. Disunatkan makan selepas selesai sembahyang solat Aidil Adha. Jadi daripada lepas subuh sampailah habis sembahyang tu, itulah kita tahan makan. Itulah kita pahala yang kita dapat hari yang ke-10 kata ulama. Dia hari biasa kita puasa bulan Ramadan kan? Ataupun kita puasa 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah tu. Okey je kita sahur. Tapi bila masuk hari yang ke-10 pagi raya tu, lepas subuh tu dia tiba-tiba jadi lapar. Sedangkan hari sebelum-sebelum tu kita puasa juga. Dia pergi apa? Kita duk terfikir mindset kita nak daging, padahal mak dah masak dah. Ayam masak merah. Walaupun ayam sekarang ni tengah darurat kan. Masak. Jadi makan apa yang patut lepas solat. Tunggu daging korban tu lain cerita. Itu pertama amalan yang kita perbanyakkan adalah puasa. Jadi janganlah kita duk cari hari 10 tu mana ustaz saya nak puasa, tak sempurnalah. Tak dapatlah pahala puasa 10 hari Zulhijjah tu. Pakat ulama salah ni, patut raya puasa hari 10 Zulhijjah tu kena puasa juga. Tak boleh, bukan macam tu Yang kedua, baca Al-Quran. Sebaik-baik dalam bulan Zulhijjah ni khatamkan Al-Quran sebelum takbir ataupun sebelum raya. Sebelum solat hari raya tu khatamkan. Ataupun hari raya tu kita khatam 30 juzuk. Cepatnya ustaz. Satu hari baca 3 juzuk je. Bukan banyak pun. Bukan banyak pun. Kita kan jom kelas mengaji. Takkanlah 1 juzuk, 3 juzuk tak boleh. Tak boleh ustaz. Saya ni baca merangkak-rangkak lagi. Bacalah mana yang mampu. Yang penting dalam tempoh 1 sampai 10 Zulhijjah tu kita lebih baca Al-Quran berbandingkan dengan hari-hari yang lain. Maksudnya tambahkan bacaan Al-Quran kita mula daripada Zulhijjah tadi. Janganlah kita duk mengaji 1 sampai 10 Zulhijjah, lepas 11 hari tak mengaji dah. Ya Allah, taubatlah ustaz, saya mengaji 10 hari je, hari ke-11 saya tak nak mengaji dah. Lillahi ta'ala sumpah tak mau mengaji. Jangan macam tu. Maksud ibadah tu bukan kita taqarrub ila Allah waktu 10 hari tu je. Bertambah usia tu, bertambahlah tawajuh kita, bertambahlah dekat diri kita dengan Allah. Kemudian, yang ketiga, amalan yang kita kena banyakkan ialah zikir. Perbanyakkanlah tasbih. Tasbih tu dalam kitab Bukhari. Dalam kitab Bukhari, kalau kita buka hadis yang terakhir sekali. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Khafifatani fil lisan. Ringan disebut oleh lidah. Thaqilatani fil mizan. Berat timbangannya dekat mizan, dekat akhirat besok. Apa dia tuan-tuan, perempuan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimah ni. Ada juga ulama-ulama yang kata perbanyakkan tasbih iaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada juga kata macam tu. Tapi kita ambil dalil hadis Bukhari, hadis yang terakhir sekali. Dia sebut mudah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah je sebut. Tapi pahala je banyak. Memperbanyakkan pahala itu bukan bermakna kita kena sedikitkan tasbih. Kadang orang tak faham. Pahala lah banyak je, kita buat sikit je lah. Jangan salah faham. Maksudnya buat galakan untuk buat, pentingnya buat tu diberi ganjaran yang besar. Sebab apa? Kalimah tu sendiri agung. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh dapat rasa tasbih ni biasa dengar. Dan kata ulama, sekurang-kurang setiap hari dalam bulan Zulhijjah ni kita kena bertasbih, berzikir untuk 3. Pertama sekali untuk Allah.
Sama ada kita nak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, terpulang. Yang kedua, jangan lupa, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya duk pakai songkok, tuan perempuan ni semua duk pakai tudung cantik molek ni, tutup aurat ni, beragama Islam ni, siapa yang bawa agama tu, tuan-tuan, perempuan? Nabi SAW. Pengumbaran Nabi, susah payah Nabi, kita jangan lupa selawat kepada Nabi. 10 hari, tak 10 hari dah ni, hari tinggal lagi berapa hari, 3 hari je lagi ni. Cuba. Cuba. Besok dah hari Khamis, bolehlah puasa insya-Allah. Kan, dapat puasa 3 lagi. Dalam puasa Khamis besok ada 3. Kita boleh. Tuan-tuan, perempuan, kalau ibu-ibu, perempuan semua ni, ada masih tertinggal puasa qada yang tak sempat 6 hari bulan Ramadan tu, bulan Syawal tu. Bulan Syawal tu nak puasa dah. Start puasa, pergi beraya rumah kawan, ada kuih bangkit, ada tart nenas, tart coklat, tart kek berry. Allah, nak puasa bersalah. Kalau puasa nanti lapar. Macam mana nak buat Tak apalah, sebabkan rumah kawan, sebab kerana engkau lah aku member yang aku paling sayang, aku bukalah puasa. Dia guna alasan kawan dia nak buka puasa sebab nak makan lemang. Kalau orang Bugis kat sini ada, kena dapat dihidang burasak kat situ. Allahu Akbar. Kenyangnya sampai besok, tak jadi puasa. Lepas 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, sampailah 29 Syawal. Tunggulah. Tunggu rupanya Syawal ada 29 je. Tak sempat dah nak puasa 6. Jadi puasa besok ni 3 ganjaran dapat. 1, qada, selesai qada. Ada yang nak tanya kan, boleh tak puasa qada tu sekali dengan puasa? Boleh, tak ada masalah. Yang penting niat qada dulu. Jangan kita ada niat puasa Yaumut Tasu'a ke, hari yang ke-9 ke, hari yang ke-8 ke, jangan. Niat puasa qada, dalam masa yang sama, hari Khamis dapat puasa sunat hari Khamis. Puasa Khamis pahala. Dalam masa yang sama, dapat juga pahala Zulhijjah. 3 pahala ganjaran dapat. Macam orang qada solat waktu duha. Kan? Kadang waktu duha kita free. Semayanglah qada maghrib ke, isyak ke, subuh ke, waktu tu dapat pahala solat duha sekali. Pemurahnya Allah. Ustaz, waktu duha tu bila Ustaz mula? Tengok waktu maghrib pukul apa? Maghrib kita pukul apa? 7.15. Maghrib 7.17. Jadi 7.17 pagi tu dah masuk waktu duha. Boleh payah dah. Tak payahlah kita duduk tunggu sampai pukul 9, pukul 10 lagi ada meeting, ada tu ini, tak semayang lagi. Okey. Jadi zikir, puasa, baca Quran dengan zikir. Tiga-tiga tu diperbanyakkan. Dan yang paling penting, apa yang biasa kita buat itu solat, perbanyakkanlah solat. Solat sunat. Ada yang sembahyang duha tu sebab nak murahkan rezeki je. Sembahyang duha kenapa? Aku punya bisnes baru nak naik ni. Tak kena sembahyang duha banyak. Bila dah jadi jutawan besok, tak sembahyang duha dah. Ini bahaya. Saya ingatkan balik untuk diri saya sendiri. Maksud ibadah tu adalah untuk dekatkan diri dengan Allah. Itu maksud. Janganlah kita niat perkara lain. Bahaya. Kalau niat dapat dunia, Allah uji dengan dunia, habis kita nanti. Rosak. Okey, 4 perkara ni mudah-mudahan, 4 amalan ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan saya kita semua ni dapat amalkan insya-Allah. Ada masa lagi 3 hari lagi ni. Cuba buat. Ada yang puasa ke hari ni? Ada tak? Kalau ada, saya minta maaf untuk minum air tadi. Allah, Ustaz minum air. Aduh, nasib baik tak ada colour. Kalau ada colour lagi lah buka puasa tu. Baik, okey. Kita masuk pula dalam bab hukum ibadah korban. Dia cerita pasal amal-amal sebelum korban ni. Hukum korban ni apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke?
ataupun hukum dia makruh ke. Ustaz, ayah saya ni banyak harta Ustaz. Dekat Switzerland, dekat 10 bilion harta ayah saya kat sana. Orang kaya lah. Apa hukum kalau saya nak buat korban? Ataupun saya tak buat korban, apa hukum dia? Hukum dia wajib ke, makruh ke? Okay, kita cerita kat sini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Hukum korban adalah sunat muakkad. Hukum korban adalah sunat muakkad dan sunat kifayah. Pernah dengar sunat kifayah? Pernah dengar tak? Selalu sunat muakkad tu biasa. Kifayah. Sunat kifayah ni kita bayangkan fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Dulu tok guru saya pernah kita mengaji kat kampung kan, dia kata fardu kifayah ni seorang buat, hak lain tak payah. Tak payah. Bahaya tu. Itu sebab tok nenek kita ni dia ni orang tak sekolah. Jadi tok guru nak fahamkan dia cara macam tu. Kita ni semua dah sekolah. Janganlah faham macam tu. Maksudnya fardu kifayah ni kalau seorang buat, hak lain rugi kalau tak buat. Itu maksud dia. Maknanya bila satu orang buat, contohnya solat berjemaah dalam satu kampung. Hukum solat berjemaah adalah sunat muakkad. Tapi bila melibatkan satu kampung, dia dah jadi wajib. Fardu kifayah. Kalau tak ada satu kampung, dosa. Jadi datanglah 3-4 orang datang sembahyang dekat kampung tu, buat masjid, buat surau. Maka fardu kifayah dia terangkat. Maka tak dosa lah. Disebabkan ada 2-3 orang yang sembahyang fardu secara berjemaah di satu kampung tu. Ini cerita fardu. Faham mengenai sunat kifayah macam tu juga. Nak cerita sunat muakkadah, tuan-tuan, puan-puan, semua dah faham dah sunat muakkad tu apa? Sunat kifayah. Sunat kifayah ni saya bagi contoh. Dalam satu keluarga, saya, isteri, anak-anak semua masya-Allah dah besar-besar, dah kerja. Maka salah satu dalam keluarga ni kena buat korban. Kenapa? Kalau tak buat korban dalam satu keluarga ni, di atas dia kata kemampuan yang mereka ada. Dia dah mampu dah. Ayah dia jutawan. Mak dia, isteri dia billionaire. Anak dia bos pada mak ayah dia. Lagi kaya lah. Tapi tak buat korban. Maka hukum dia adalah makruh. Sebab tu dah saya cerita awal-awal tadi, 5 hukum tadi. Wajib, wajib, haram, sunat, harus, makruh kan. Saya cerita 5 perkara awal-awal ni. Ini maksud dia nak fahamkan kat sini. Kalau dia tak buat korban dalam keadaan dia mampu. Macam contoh, bila sampai hari korban, dia masih lagi ada keperluan makan, minum, kalaulah dikeluarkan sikit. Johor ni berapa ratus satu bahagian? Tahu tak? 800 800, 900 gitulah kot. 800. Kalau keluarkan 800 daripada akaun bank dia tu, dia tak jatuh miskin. Maka dia disunat muakkad untuk buat korban. Kalau dia tak buat, atau dalam keluarga dia tak buat, maka semua keluarga ni makruh. Makruh ni dosa tak? Tak dosa, cuma Allah Ta'ala tak suka. Bila Allah Ta'ala tak suka, payahlah nak turun rahmat daripada langit. Itu je. Ini makruh. Jadi sunat kifayah macam tu. Kena salah satu daripada ahli keluarga ni kena buat korban. Tak kisahlah ayah dia ke, isteri dia ke, mak dia ke, tu pulang. Pahala kongsi satu keluarga tak? Pahala tu tak kongsi satu keluarga. Banyak cantik. Yang tu buat, hal lain dapat. Oh, sedapnya. Simpan lah kawan tu duit. Sebab ayah buatlah. Tiap-tiap tahun ayah dia buat. Maka yang buat tu lah dapat pahala. Yang tak buat tak dapat apa-apa. Okey, jelas Tanya ke Ustaz? Boleh tanya. Okey. Istilah keluarga, maklumlah usia dah makin remaja kan Ustaz. Bagi kita ni keluarga tu adalah mak ayah kita dan anak-anak kita, itu keluarga. Tapi dari segi istilah korban ni, adakah keluarga tu melihat kita sebagai ibu bapa
dan anak-anak kita, tidak termasuk mak bapak kita, adik-beradik kita ataupun macam mana, ataupun kita buat, maksudnya adik-beradik kita pun dapat juga sebenarnya. Okey, ahli keluarga ni orang yang di bawah tanggungan kita. Contohnya anak kita. Anak kita pernah dia satu hari nanti dia besok dia akan besar, dia akan kahwin, tapi dia still duduk dengan kita lagi. Dan lepas masa tu kita dah tak bertanggungjawab dah. Kita maksudnya keperluan makan minum dia dengan isteri dia sendirilah, dia dengan menantu kita. Dia dah besar. Tapi sebab dulu dia pernah menjadi tanggungan kita dan dia duduk bersama dengan kita. Maka dalam seisi rumah tadi tu kena keluarkan salah satu daripada mereka ni korban. Itu kalau ikut dari segi istilah agama atau syaraknya, kalau keluarga tu di bawah tanggungan satu orang ayah atau satu orang suami. Itu maksud dia. Boleh faham Boleh. Okey. Baik, satu lagi. Tadi sunat muakkad, ada juga jatuh hukum haram. Jatuh juga hukum haram bagi mereka yang melakukan ibadah korban tapi tak mampu ataupun tidak ada duit untuk membayar duit nafkah yang wajib. Okey. Nafkah yang wajib tu apa? Kalau dia satu orang suami, hari tu makan 2 kali. 2 kali punya makan hari tu lepas. Jadi kalau saya duk ingatlah, isteri-isteri ni, perempuan-perempuan ataupun makcik-makcik kita ni makan tak banyak. Kalau bagi satu bungkus pun dah cukup, alhamdulillah. Jarang-jarang lah kalau dia makan sekali sarapan tu 2 bungkus nasi lemak. Kecuali kalau nasi lemak tu memang RM1.30. Kecil sangat. Budak pun makan 2 bungkus. Yang tu je. Jadi nafkah yang wajib tu apa? Makan satu hari 2 kali. Dia tak ada duit nak beli. Duit nak buat korban dia bagi. Tapi duit nak nafkah, nak bagi makan, minum untuk isteri dan anak-anak tu habis. Tak ada. Maka ini korban dia menjadi hukum haram. Tak boleh buat korban. Jelas? Ada soalan nak tanya? Ustaz. Ya. Okey Ustaz. Macam kita suami kita dah buat korban. Yelah, tak nama dia lah, dia yang dapat pahala kan. Ya. Jadi kita pun memang, kalau boleh kita pun nak buat juga isteri kan. Ya. Maknanya kita tak perlulah nak tengok balance berapa ke apa yang dimakan suami kita kan. Ya. Jadi macam tu makna kita sendiri nak buat lah. Walaupun kita tak mampu nak yang mahal, kita ambil yang murah macam kat luar negara ke kan Ustaz. Boleh ke Ustaz? Boleh. Hukum dia, okey, suami dia dah buat dan dia mampu. Dan satu lagi, ni kita akan cerita ni. Kat bawah, selepas ni kita akan cerita juga. Suami tu dia mampu untuk nak buat korban. Isteri pun ada duit juga. Nafkah. Kadang-kadang satu orang isteri tu dapat nafkah setiap bulan daripada suami dia. Sebulan 500, sebulan 1000. Itu saya rasa tu biasa, kita kata rate biasa dalam Johor Bahru ni. Kalau atas 1,500, 2,000 tu, itu dah lain lah tu. Jadi dia ada duit nak buat korban, isteri dia bangun, boleh, tak ada masalah. Kita ada pencen kita. Dia ada duit pencen ke, bismillah, dia boleh buat korban. Cuma nanti kita akan cerita bawah ni, menggunakan duit orang bawah tanggungan, boleh ke tak boleh. Jadi saya satu orang ayah, ada anak kecil ni, macam Puan Fasihah juga, dia ada anak kecil kan. Jadi pergi beraya ni, kita ni lagi, anak kita lagi banyak dapat duit daripada kita. Tok dia bagi, ni, kakak ni untuk anak kau ni, untuk cucu aku. Buka tengok, Masya Allah, duit purple, RM100. Duit RM100. Bagi tak ke budak tu? Kita tak bagi, masuk poket. Simpan dulu. Bukan simpan nak pakai, simpan untuk dia, untuk dewasa besok.
Cukuplah bulan Ramadan raya Syawal itu banyak duit sampai 2,000 sampai 3,000 duit. Anak saudara saya duit raya dia 1,500. Masya Allah kata. Besar lagi dari gaji aku. Jadi kita pun mula korban ni bagusnya. Kita ambil duit dia, kita buat korban atas nama dia. Apa hukum? Tak boleh dan tak sah korban. Hukum tu tak boleh. Tak boleh guna anak ataupun tak boleh guna duit isteri. Isteri pula kerja, Masya Allah. Gaji sebulan kosong ada 5 kosong kat belakang. Banyaklah tu. Depan pula 90 ribu sebulan. Kata memang kencang. Dia nak pakai lah duit isteri yang buat korban. Malu lah kata orang masjid. Oh, Ustaz Syafi'i ni tak buat korban ke? Allah mak. Duit banyak. Duit isteri banyaknya. Dengan zaman sekarang banyak duit isteri lagi banyak daripada duit suami. Boleh tak? Hukum dia tak boleh. Tak boleh guna duit isteri buat korban walaupun atas nama isteri. Ataupun nama anak. Tak boleh. Nak buat tu boleh. Tapi perlu minta izin dan sebab apa tak boleh? Sebab dia kena niat. Kalau anak kita umur setahun, umur 2 tahun, nak niat macam mana? Bercakap pun tak boleh lagi. Ada yang boleh bercakap tu Masya Allah lah. Tapi bercakap lah tak boleh niat lagi. Tapi disunatkan bagi satu orang ayah tadi buat korban dan niatkan korban tu hadiah atau menghibahkan korban tu pada anak dia. Itu disunatkan. Jadi mengenai guna duit orang bawah tanggungan kita ni, ada siapa-siapa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kata isteri tu mampu, dia buat untuk anak-anak dia dan suami dia, cucu dia, boleh tak Ustaz? Okey. Mengenai buat korban untuk orang lain ni sebenarnya dia termasuk dalam bab syarat-syarat sah korban. Syarat-syarat sah korban ni sebenarnya tak boleh buat korban untuk orang lain. Duit kita. Katakanlah contoh saya sendirilah. Buat korban untuk perempuan yang ada kat sini ni, saya bagi seorang satu bahagian. Boleh tak hukum ni? Hukum dia tak boleh dengan syarat. Tak boleh kenapa? Tak boleh sebab tak minta izin. Walaupun duit tu duit saya sendiri. Nak bagi korban atas nama Puan Fasihah, Puan Rozia dan sebagainya, tetap tak boleh melainkan kita dah minta izin. Muhammad, tahun ni saya nak buat korban ni, boleh tak nama Muhammad? Nanti hari korban tu Muhammad kena niat lah. Boleh? Macam tu boleh. Kalau tanpa izin tak boleh. Tanpa izin tak boleh. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau saya buat korban, contohlah saya nak buat korban tapi saya guna duit saya tapi saya letak nama suami, boleh ke Ustaz? Kena minta izin dengan suami dulu. Oh, kalau suami, kalau kata suami okey, teruslah. Kena minta. Pahalanya dia dapat ke saya dapat? Pahalanya dia lah dapat. Oh, sebab atas nama dia. Atas nama dia, dan dia kena niat. Dia kena niat. Hari korban pagi tu dia kena niat. Sahaja aku korbankan binatang korban ataupun korban pada tahun ni kerana Allah. Cuma kita infakkan duit untuk dia atas nama korban dia dah dapat lah. Macam orang buat korban lembu, nanti besok dia akan dapat lembu kat sana, dia akan naik lembu kan. Jadi kita dapat ganjaran pahala. Tak dapat dari sikul lembu tu, tak dapat. Okay, baik, Ustaz. Bila nama bersedekah ni tetap dapat juga. Cuma pahala masih seperti mana orang yang buat korban nama dia tu, kita tak samalah. Sama ada lebih besar, lebih dahsyat lagi pahala tu, wallahu alam. Baik. Korban untuk si mati. Ada soalan lagi nak tanya? Ustaz. Ya, saya. Nak tanya, kalau kita buat korban untuk cucu kita kena minta izin dengan anak kita ke? Untuk beritahu. Kita beritahu pada ayah dia nak buat. Dia kalau buat korban untuk satu orang,
pastikan orang tu dia boleh niat. Kalau cucu kan, umur berapa cucu tu yang dia boleh niat. Beritahu ayah dia, beritahu kepada cucu dia. Ataupun kita direct pada cucu terus. Sebab korban, orang yang kita nak letak nama korban tu, orang tu perlu niat. Kalau tak perlu niat, tak ada masalah. Sekarang ni syarat untuk buat korban tu, nama atas nama korban tu dia kena ada niat. Boleh faham ya? Baik. Korban untuk si mati. Apakah hukum korban untuk orang yang dah mati? Dah meninggal dunia, apa hukum dia? Sini pun ada orang tanya juga. Apa hukum dia? Hukum dia, buat korban untuk orang yang mati adalah tidak sah, melainkan telah diwasiatkan. Nenek dia ataupun mak dia dah wasiatkan, nanti kalau mak dah tak ada besok, buatlah korban atas nama mak. Itu boleh. Sekali je lah bolehnya. Bukan tiap-tiap tahun. Sebab mak dia tahun tu dah niat untuk buat korban. Tapi tak sempat, bulan Ramadan meninggal lagi ataupun bulan Zulqaidah dah meninggal. Pahala dia dapat dan korban dia perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Jadi Ustaz, dulu keluarga saya ni susah Ustaz. Macam mana nak buat, sedih lah. Sekarang ni Alhamdulillah kerja saya senang, semua senang. Jadi saya nak buat korban untuk arwah mak saya. Bila meninggal tu, arwah mak saya dah meninggal lah tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Boleh tak? Hukum dia tak boleh. Habis tu macam mana nak buat? Korban tu atas nama kita. Letak nama kita korban tu. Kemudian letaklah atas nama siapa-siapa. Bila selepas kita dah pastikan binatang korban kita tu telah disembelih, selepas itu kita niat hadiahkan pahala tu pada arwah mak, pada arwah ayah, itu semua boleh. Tak ada masalah. Dan hukum dia adalah harus. Dekat sini juga dia beritahu berkenaan dengan korban untuk orang si mati ni, tidak sah juga korban untuk pihak yang hidup. Untuk pihak orang lain yang hidup, melainkan setelah mendapat keizinan daripada orang tersebut. Kan tadi soalan tadi dah, dia nak buat korban untuk cucu dia nak buat korban untuk suami dia. Dia tahu suami dia kerja dia tak mampu, nak buat korban untuk suami dia. Boleh dengan syarat minta izin dengan suami dulu, minta izin dengan isteri, minta izin dengan siapa-siapalah. Orang tu fulan bin fulan. Kita tengok orang dia, ini tiap-tiap tahun tak pernah korban ni, kita pun jumpa dia, pakcik, tahun ni boleh tak saya buat korban tu atas nama pakcik? Boleh. Nanti hari 10 Zulhijjah pagi tu nanti minta pakcik niatkan bawa dia ke pergi tengok ke apa ke. Okey. Ustaz, maaf Ustaz, sekali lagi. Ustaz kata pagi tu kita niat kan. Sedangkan kalau macam orang yang macam tak mampu banyak kan, dia buat kat luar negara kan murah sikit. Jadi kalau dia buat kat sana tu kita tak ada kat sana. Kan kita nak niat, masa kita niat awal-awal ke macam kita dah bagi pihak pada katakan yayasan apa yang buat-buat tu, kita macam mana? Macam ni. Saya buat korban di Kemoja. Jadi kita pun tak tahu bila lembu kita disembelih tu. Betul. Betul tak? Kita tak tahu nak buat Zoom, tak tahulah line kat sana ada ke tak ada. Itu satu hal pula. Nak buat video call ke apa susah. Jadi selepas solat Aidil Adha kita pada hari kat sini, kita dah boleh niat terus. Seandainya cuma orang yang kita wakilkan untuk buat korban di Kemoja tu, kita mesti ada hubungan, kontak lah, kita telefon dan sebagainya, pastikan hari yang sama, hari ni kita buat korban. Jadi niatkan untuk hari ni, tak kisahlah dia nak korban pukul 10 ke, lepas Zuhur ke, terpulang.
Tapi dia kata, minta maaf lah Ustaz, Ustaz punya lembu terpaksa kita tangguh besok. Sebab hari ni banyak sangat kami tak larat. Okey, besok pagi lepas subuh tu niat. Aku berkasat binatang ini sebagai korban aku pada hari ini. Boleh. Tak ada masalah. Aku berkasat. Berniat. Qasad tu Niat. niat lebih kurang lah. Boleh jelas Assalamualaikum Ustaz. Sekali lagi kita maaf. Kalau misal kata dia ambil satu bahagian tapi dia niat untuk satu warga, yang mana yang berniat tu yang buat orang yang pertama yang buat tu lah Ustaz ya, yang kena niat korban. Ya betul. Okey. Baik Ustaz. Yang lain tak perlu berniat lah. Seorang dia yang berniat. Seorang je yang niat. Okey, baik-baik Dia Ustaz. tengoklah Terima kasih, nama, kalau 7 bahagian tu 7 orang lah kena niat. Okey. Kalau satu nama maknanya yang seorang tu je lah niat, yang bawah-bawah dia yang tak perlu niat. betul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, sama. Assalamualaikum. Syarat ibadah korban, syarat sah. Pertama sekali dia orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh. Habis tu kalau orang kafir nak buat juga macam mana? Okey. Pertama sekali, kalau saya duk ingat nama yang saya kenal, nama Cina yang bukan Islam tu Lee Chong Wei. Yang lain tu saya tak berapa ingat sangat. Saya ambil contoh Lee Chong Wei. Lee Chong Wei ni dia nak buat korban juga. Dia tengok Masya Allah orang Islam. Dia nak buat korban juga. Jadi apa perlu buat? Jadi Masukkan Islam. itu yang pertama sekali, nak masukkan dia dalam Islam tak boleh. Suruh dia mengucap. Sebelum mengucap syahadat. So dia mengucap. Kalau dia kata, mana susah, ni Islam nanti, tu family saya kejar saya, banyak-banyak lah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, Encik Lee boleh serahkan lembu tu atas nama saya, tukar nama saya. Serah milik. Serah milik dan saya buat korban, tu boleh. Ataupun dia kata lembu, dia takut tengok lembu, jadi dia banyak duit. Dia Chong Wei. Siapa tahu dia memang orang kaya. Bagi duit. Duit tu serah bulat-bulat pada orang yang nak buat korban. Serah bulat-bulat pada orang nak buat korban. Bismillah boleh buat. Jangan buat lari pula dah. Bagi 8,000, buat korban dia pula lari. Jangan. Tak boleh. Okay, selesai berkenaan dengan Islam tadi. Yang kedua, syarat sah. Maknanya syarat untuk ibadah korban ni pertama sekali. Yang kedua ialah seorang tu dia nak gunakan zakat. Duit zakat, boleh tak dia guna duit zakat untuk buat korban haji? Korban haji pula. Untuk buat ibadah korban ni boleh tak? Ada siapa boleh jawab? Selalu saya kena tanya, saya nak tanya pula. Boleh tak? Maksud Ustaz, duit zakat yang patut kita bayar setahun tu ke? Duit zakat Tak tu. boleh. Zakat tu. Dia 25. Tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Sebab Siapa zakat orang tu tu? wajib. Jadi Sedangkan korban tu sunat muakkad. Jadi kena utamakan wajib. utamakan wajib maksudnya dia kena Zakat bayar tu zakat dia kena dulu. utamakan. Tapi dia nak bayar zakat waktu hari korban tu. Dia nak jadikan duit zakat tu pada binatang korban. Boleh ke tak? Kalau dia ambil daging tu dia bagi fakir. Tak kisahlah daging tu dah nak bagi siapa, bagi saya pun tak apa. Tak tahu, tak ada ilmu. Okey. Kita cerita kat sini. Hukum dia mengeluarkan zakat untuk korban, zakatnya tidak sah, korbannya sah. Faham Dia zakat, duit zakat, dia nak buat korban. Okey, dia buat korban, dia dah bagi dah duit tu untuk buat korban. Jadi korbannya sah. Zakat dia belum tertunai lagi. Zakat dia belum tertunai, tak boleh. Maksudnya dia dah keluarkan duit zakat dia tu nak buat korban, dia buatlah korban dia sah atas nama dia. Tapi duit zakat dia masih lagi tertanggung. Dia kena keluarkan zakat dengan duit asing, duit lain pula.
Duit yang tadi tak kira. Maksudnya zakat dia masih lagi tak tertunai lah. Itu maksud dia. Jadi nak guna duit zakat boleh. Cuma zakat dia kena bayar lagi lah. Zakat dia belum tertunai. Tak ada masalah. Dan kemudian Allahumma salli wa Muhammad, Allahumma salli wa Muhammad. Ustaz boleh ke nak tanya? Boleh nak tanya, boleh. Cuma okey, macam ni. Dan satu situasi di mana kita pun tahu macam kalau kita nak memberi orang-orang fakir miskin ibadah kurban kita ni. Ya. Tapi dalam kita nak buat ibadah kurban di dalam tempat kita, tapi ibadah tempat kita kan mahal. Kemudian Okey. kita ataupun nak buat keluar negeri pun kita tak mampu, contohnya. Kita tak mampu, tapi mungkin sekadar RM100 ke RM50 ke kita mampu. Bolehkah Okey. kita beramai-ramai, katalah satu ekor ni kita ada 50 orang atas nama katakan Qaryah Masjid sekian-sekian. Satu ekor ni kita nak buat korban. Kumpullah ramai-ramai ada 50 orang macam tu. Boleh tak ibadah korban sebegitu? Okey. Pertama sekali, saya nak ingatkan awal-awal lagi menggunakan duit masjid untuk buat ibadat korban untuk menjamu satu kampung hukumnya tak sah dan tak boleh. Macam tu Ustaz. Tapi, ya saya faham. Saya faham soalan tu. Cuma saya nak beritahu awal-awal dulu. Nanti ada orang tanya, kita guna duit masjid je lah senang. Duit masjid kan banyak. Tak payahlah kita nak susahkan orang miskin ni. Kita nak bagi orang makan kan. Jadi, apa perlu buat? Kita pun kongsi-kongsi lah duit. Orang ni bagi 100, orang ni bagi 100. Jadilah RM8,000 hasil daripada 80 orang. Hasil daripada 80 orang ke 100 orang ke tu bulang lah. Jadi nak buat tu pastikan dalam lembu ni dia ada 7 bahagian. Dia tak boleh bahagi pada lebih daripada tu. Syarat binatang korban lembu ataupun kerbau ataupun unta, syarat dia mesti kena 7 bahagian sahaja. Tak boleh lebih. Jadi kalau 7 bahagian tu dikongsi duitnya dengan 50 orang katakan contoh. Ambillah, pilihlah mana-mana, siapa-siapa, letaklah nama dia. Letak nama dia, kita senyap kita sebab kita nak bagi makan kat orang. Itu pertama, tu paling bagus lah. Niat nak bagi makan kat fakir miskin itu paling bagus. Cuma korban tu dia tak dapat lah. Mana binatang korban dekat akhirat tu besok dia tak dapat. Dia dapat hanya orang yang letak nama dalam 7 bahagian tu sahaja. Pahala untuk bagi fakir miskin dia tetap akan dapat. Faham tak? Jadi dalam isu berkenaan dengan bahagian korban ni, kita jangan duk ingat lembu tu hanya kena ada 7 bahagian barulah sah korban. Kalau tak cukup 7 tak boleh, bukan macam tu. Kalau ada 6 orang je nak buat korban, bahagilah 80 bagi 6. Kalau 4 orang nak buat korban, bagilah daripada 7 bahagian tu, 4 bahagian tu dengan harga lembu ataupun unta kambing tu. Katakanlah harga lembu tu 5,000, bahagilah 4. Cuma yang tak boleh lebih daripada 7 bahagian, tak boleh. Jadi bahagian mana binatang apa yang paling afdal untuk nak buat korban ni? Riwayat mengatakan bahawa satu hadis kata unta. Unta. Okey, bila kita sebut unta, kita tahu unta ni mahal. Bukan unta, maksudnya Nabi SAW nak fahamkan beri makan binatang korban ni yang paling gemuk. Obesity lah kita kata. Kalau lembu dengan unta tu lebih besar, maka unta tu lebih afdal. Kalau lembu tu lebih besar daripada unta, lembu tu lebih afdal. Kalau kambing lebih besar daripada lembu tu pelik. Pernah jumpa lembu besar daripada kambing lagi besar daripada lembu. Sebab tu ikut turutan dia, ikut saiz lah kita kata. Unta paling besar ataupun lembu yang gemuk yang lebih besar daripada unta.
Kemudian barulah kerbau ataupun yang lebih kecil daripada lembu, kemudian bidi-bidi, kemudian kambing. Lembu pula dia ada yang afdal. Ingat, lembu mana yang afdal kita buat korban. Lembu yang paling gemuk itu paling afdal. Kemudian yang harus tu kalau kat Malaysia ni sedang-sedang lah kita kata. Yang sedang-sedang. Kemudian yang kurus, biasanya lembu kat Malaysia ni wallahu alam, ada yang kurus nampak tulang sikit tu kan, itu hukum dia makruh. Tapi kalau yang betul-betul kurus, memang kering lah kita kata. Kurus yang tak boleh buat bincang. Nak cakap kurus apa tu bahasa kita? Kurus sangat lah kita kata. Motor lalu sebelah tu pun dia boleh pingsan. Somalia, Ustaz, nama dia. Apa? Lembu Somalia. Allah Akbar. Sedih juga dengar. Jadi lembu yang macam ni, hukum dia tak sah. Dia memang kurus kering. Dia punya tulang dengan kulit kaki tu macam tulang je. Memang tak ada isi lah. Semua, nak cakap macam mana tu bahasanya. Ya, jadi macam tu, lembu yang macam tu tak sah. Kalau yang kat Malaysia ni ada nampak tulang sikit kan, yang tu boleh lah kita kata. Tapi jadi hukum makruh. Boleh juga, sah juga buat. Yang afdal yang gemuk. Maknanya yang paling mahal, lagi afdal. Jadi dalam bahagian kita buat korban kan, dalam kita buat korban ni, daging korban yang kita buat tu berapa banyak yang kita nak ambil? Berapa banyak yang kita nak ambil? Jadi daripada bahagian korban tu kita bahagilah 4. Kita ambil lah satu bahagian ni kita bagi kat orang ni, kat kampung sebelah ke, kat sini kita bagikan. Tapi yang paling afdal, Nabi SAW bila buat korban, Nabi akan ambil daging segenggam. Daging korban tu Nabi ambil segenggam je, buat balik. Yang baki tu semua Nabi bagi kat fakir miskin. Itu paling afdal. Sebab nama pun buat korban. Ini tidak. Kalau buat korban tu Masya Allah. Pakat tuang korban berebut. Nak kaki, nak ekor. Satu hal lagi nak bergaduh pasal bab nak bagi apa. Macam awal-awal lagi saya beritahu tadi. Maksud korban ni adalah untuk taqarrub ilallah. Yang kedua nak bagi fakir miskin makan. Jadi kalau kita ambil banyak, kalau kita ambil bahagian yang sedap-sedap, bahagian apa-apa bahagian yang kita kata mahal, kita ambil. Jadi orang fakir miskin ni nak apa? Kita dah biasa makan yang mahal-mahal ni, bagilah dia makan. Batang pinang ke apa? Harimau apa? Harimau apa nama tu? Menangis. Harimau menangis. Bagi bahagian tu. Wallahu alam. Boleh cuba Ustaz, sebenarnya ataupun ada nasihat ke yang kita boleh lakukan supaya kita ni ingatkan ahli keluarga kita, janganlah pesan nak ekor lembu, ekor pula kena bagi 7 kan? Dia ikut ikut tukang yang lapar tu. Jadi beritahu pada dia untuk kita nak bahagian mana, yang bahagian tu tidak melebihi kita tidak melebihi had yang kita nak ambil. Contohnya kita dah bahagikan bahagian kita ni pada 3 bahagian, satu bahagian tu kita ambil. Tapi kita dah cop ekor ni nak, kepala ni nak, lah kali semua dia ambil, kaki mana ambil. Jadi dia panggil harmoni, pembahagian secara harmoni bergantung pada orang yang tanggungjawab tadi. Kan ada orang yang tukang sembelih, yang tukang ni dia nak tu, dia nak ni. Jadi kita bagi-bagilah secara sama rata ikut kita punya keharmonian. Nak cop boleh juga, nak saya nak ekor je. Boleh lah ambil ekor.
Tapi kalau dah mula dah start, aku nak juga. Lebih baik kita bertolak ansur, kembali kepada asal, iaitu tujuan ibadah korban ni adalah untuk takarub, dekatkan diri dengan Allah. Kalau kita tak ada maksud tu, pakat bergaduh. Jadilah macam sebelum-sebelum ni, kawan tu nak ambil dua kaki bahagian kanan, yang ni nak ambil kaki bahagian belakang, bergaduh. Bergaduh situ. Jadi tak jadilah nama korban tu. Habis pahala gitu je. Ustaz nak tanya, Ya. bila dikatakan 7 bahagian tu Ustaz kan, apa yang dimaksudkan dengan pembahagian 7 tu Ustaz? Adakah macam tadi Puan Rozi cakap, ekor tu kena bagi 7, kakinya kena bagi 7 ke macam mana sebenarnya Ustaz? Tak faham kat situ. Itu jangan kita bayangkan lembu tu macam kek. Kita potong-potong ni untuk kamu, ni untuk kamu, bukan. Dia nak senang faham, satu ekor lembu, nak belikan seekor lembu tu perlukan 7 orang untuk menampung harga lembu tu, supaya kita ambil sedikit daripada bahagian lembu tadi dan kita bahagikan kepada fakir dan miskin. Dia tak adalah kita kata lembu ni seekor lembu. Leher sampai kepala satu bahagian. Kaki kanan satu bahagian. Itu awal-awal saya beritahu, jangan kita bayangkan lembu tu macam kek. Potong kek bahagian ni untuk mak, bahagian ni untuk kakak, bahagian ni untuk ayah. Bukan. Pembahagian lembu bukan macam tu. Sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid, dia potong semua dan dia timbang. Dia asingkan sekilo, supaya kita ni boleh ambil dengan kita kata seminimum yang mungkin. Tapi kalaulah kita nak ambil bahagian rusuk, bahagian kaki, begitulah, nak ambil bahagian kaki boleh, semua kita okey, ambil je, tak ada masalah. Dia bukan bahagian 7 bahagian tu macam kita faham potong kek tu. Ada 4 slice, ada 6 slice macam pizza, bukan macam tu. Dia bahagian tu maksudnya kita kata jumlah untuk membeli seekor lembu tu perlukan 7 orang. Jadi orang pertama bukan dikira bahagian ni dia ambil, tidak. 7 orang ni boleh mampu beli seekor lembu, jadi dia banyak mana dia ambil, baki tu dia bagi dekat fakir miskin. Itu maksud pembahagian lembu. Dia kata tu, tak, saya nak ambil bahagian paha kanan. Boleh, tak ada masalah, tapi bukan bahagian tu yang dimaksudkan syarak. Faham tak? Jelas tak? Bukan bahagian ataupun ditimbang macam Ustaz tadi cakap kan, dah dibersihkan dan ditimbang, kemudian kita ambil untuk bahagian kita yang berkorban ni lah. Tapi tulang-tulang tu adakah macam dah dibersihkan tu kita boleh ambil keluar daripada satu bahagian tu? Boleh tak? Dia tu saya kata jangan kita bayangkan macam kek tadi kita bahagikan. Kita nak ambil sebahagian tulang, kita ambil je lah. Cuma pastikan dalam 7 orang tu, orang ni ambil kepala, orang ni bahagian kaki, orang ni ambil tulang. Jadi supaya tak jadi kita panggil apa? Percanggahan ataupun kita kata bergaduh, jadi bergaduh. Kita nak ambil tulang, kita ambil. Tapi janganlah kita ambil satu rusuk tu kita bawa balik. Seolah-olah macam harga dia tu macam satu bahagian lah. Tidak. Faham dia cuma itulah, banyak orang tanya saya macam tu. Saya kata jangan bayangkan lembu tu macam kek, kita potong kek bahagian ni, bahagian jangan. Jadi kalau kita bahagikan macam tu, insya-Allah kita akan bergaduh tak habis sampai ke anak cucu nanti bergaduh. Khair. Okey, lebih kurang ni. Ada apa-apa nak tanya lagi? Soalan-soalan, kalau ada apa-apa boleh tanya. Bismillah. Berkenaan dengan korban ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, kalau macam kita buat korban untuk anak, then kita dah lafaz akad sebab anak pun dah lafaz akad sebab dia dah akhir baligh dan berkorban di luar negara, tetapi masa hari tarikh korban tu memang anak dan saya sendiri, sebab saya yang bayar, kena niat juga ke? Dia niat yang niat yang diperlukan sebenarnya niat waktu apa ni,
waktu selepas solat Aidil Adha tu, waktu mula ibadah korban tu kita kena niat waktu tu. Bukan niat, maksudnya lafaz niat tu kita kena buat waktu tu. Untuk niat korban, kita dah bagi korban, itu waktu dalam bulan Zulhijjah tu kita dah niat tu tak ada masalah dah. Dah selesai dah. Cuma hari mana? Hari korban 10 Zulhijjah tu selepas solat Aidil Adha. Mana kita dah tahulah suami kita balik waktu sekian ni, ayah kita balik sekian ni, kita dah boleh niat dah. Aku buat korban untuk sekian-sekian waktu ni. Cuma macam bulan puasa, kita dah niat dah untuk puasa 1 bulan. Tapi niat harian tu kita terlupa. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya kalau 10 hari bulan tu kita tak niat tak apalah. Tapi Tak seeloknya ada lafaz masalah. lah. Ya, betul. Okay, terima kasih Ustaz. Ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, kami yang orang yang menguruskan ibadah korban, Ustaz untuk Cik Bunga, suaranya tak clear. Boleh type dekat chat. Ada juga soalan daripada Puan Zainura Jafar. Assalamualaikum Okey. Ustaz. Seeloknya tak payah ambil langsung. Betul tak Ustaz? Sebab kita niat nak korbankan, bukan kita niat nak makan. Seafdalnya apa yang Nabi buat. Nabi buat tu kita ambil sikit daripada binatang yang dikorban. Kata Nabi ambil sikit. Kenapa? Kata ulama, keberkatan korban tu kita pun perlukan juga keberkatan korban tu. Sebab dalam seekor lembu, kita nak bagi makan kepada niatnya makan kepada fakir miskin. Jadi secara tidak langsung makanan yang walaupun belum dibahagi pada fakir miskin, makanan tu sudah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah sikit seafdalnya. Cuma kalau tak nak ambil langsung pun boleh. Tak ada masalah, boleh. Dan apa yang Nabi buat kita jelah. Kadang kita buat korban tu macam saya contoh buat korban dekat Bangladesh, buat korban dekat India. Saya pun ustaz, nanti ambil dalam 0.5 kilo je post. Satu hal pula kawan tu nak post, nak freezekan dan sebagainya jadi masalah. Baik, Soalan yang kedua. seterusnya dari Puan Rabiatul. Kalau kita dapat daging korban, mungkin banyak sebab beberapa orang bagi pada kita. Kita boleh bagi pada orang lain pula ke? Itu yang paling bagus. Itu yang paling baik dan paling afdal. Kita dapat korban dalam keluarga kita tu, hidup kita ni ada 3 orang je. Saya, isteri dan anak. Dia dapatnya 10 kilo. Yelah kata bila nama ustaz ni, ustaz dia korban, dia korban. Tengok-tengok dah tak muat dah icebox tu. Freeze yang besar tu pun tak muat dah, penuh dah. Kira-kira timang-timang tengok, ya Allah kat 30 kilo dah ni. Jadi kita bahagilah kepada orang lain yang lebih memerlukan. Ini dari soalan dari Cik Bunga. Assalamualaikum Ustaz. Kami selaku organisasi yang menguruskan ibadah korban, ada pesanan atau nasihat bagi orang yang mengambil amanah ini? Maksudnya? Organisasi yang menguruskan ibadah korban, ada apa-apa pesanan atau nasihat daripada Ustaz tak untuk orang yang mengambil amanah ni lah, yang menguruskan korban ni? Okey. Pertama sekali, niatkan untuk kita uruskan ni kerana Allah. Dan seandainya mereka menghadiahkan sebahagian korban mereka sebagai upah untuk kita uruskan, maka itu tak boleh diambil. Contoh. Orang ni sekian-sekian dia bagi duit kat kita untuk uruskan dapatlah 3-4 ekor lembu. Okey, Ustazah, jadi lembu yang saya bagi tu Ustazah boleh ambil lah 1 kilo, 2 kilo sebagai upah Ustazah uruskan kita punya korban ni. Hukum dia tak boleh, dah jadi hukum dia haram. Dia apa perlu buat? Kalau dia nak bagi upah asing, duit yang asing, hadiah yang asing, yang tak diambil daripada hasil binatang korban tadi. Cuma dalam muamalat ni, dalam muamalat
Kita ambil duit orang, kita buat korban, pastikan duit yang kita ambil itu jelas. Contoh, seekor lembu RM7,000. Yang dia bagi pada kita RM8,000. RM1,000 tu kita beli ekor ada balance. Jadi begitu pada tuan tubuh, tuan korban tadi ada baki ni, boleh tak kami gunakan untuk kita kata keperluan kami, duit minyak, duit kita kata khidmat lah kita kata, minta izin daripada tuan yang bagi korban tadi. Seterusnya Ustaz, dari Baik. Puan Zulaila Sulaiman, Ustaz, kalau bahagian korban kita masak dan sedekahkan pada jiran, boleh tak? Sebab nak bagi yang mentah sedikit sangat. Dia termasuk bagi makan pada orang ni sangat-sangat afdal. Nabi sendiri pun bila Nabi dapat daging, Nabi tak bagi mentah-mentah tu kat orang. Dimasakkan pada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pula minta bagi orang pula, bagi khadim dia makan pula. Ni semua soalan-soalan ni bersifat kita kata hasil daripada sifat-sifat orang yang murni, yang mulia lah, masya-Allah. Cuma daripada daging korban tadi, kita jangan letak dalam satu prinsip bahawa korban yang diberikan ni pada kita ni adalah untuk kita saja, jangan salah faham. Korban ni kita boleh bagi pada siapa yang, walaupun kita dapat, kita boleh kongsi pada siapa-siapa yang kita boleh kongsi, tak ada masalah. Cuma kalau daging korban yang kita buat tu memang kita kata makanan, tersimpan makanan tu untuk kita saja. Kalau kita bagi kat orang tu, kita tak dapat makan. Itu jangan sampai macam tu lah. Walaupun ada sahabat Bayusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah, kata Allah dalam juzuk 28 tu kan. Sahabat ni mereka berikan tetamu Nabi SAW makan. Pada waktu tu memang makanan tu hanya untuk anak-anak mereka. Tapi disebabkan mereka muliakan tetamu, mereka sanggup berlapar demi untuk mengenyangkan tetamu Rasulullah. Ini sifat yang kita kata sangat-sangat mulia lah. Tapi tak boleh di zaman sekarang kata ulama, dia akan jadi fitnah perkara tu. Kalau dia sanggup, dia reda, dia susah, tak apa. Yang penting jiran dia boleh makan. Itu sangat-sangat mulia sifat tu. Sebab sahabat buat perkara tu. Sahabat mereka korbankan. Maknanya kalau kita tengok dalam sejarah peperangan kan, satu orang sahabat ni dia kita kata nyawa-nyawa ikan. Dia satu orang sahabat dia datang nak bagi minum air. Tapi orang yang nyawa-nyawa ikan ni dia dengar suara satu orang kawan dia lagi yang sedang nak nazak. Dia kata, dia isyaratkan air tadi berikan kepada orang yang nak nazak. Dia pun larilah pergi, tak sempat nak minum, orang tadi dah mati syahid dalam peperangan Uhud. Dia lari balik bagi kat sepupu dia yang kita kata nyawa-nyawa ikan pun dah mati juga. Tengok amalan sahabat. Mereka sanggup utamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini dia bagi redha, bukan termasuk dalam menzalimi diri sendiri, tidak. Jelas selain itu ada apa-apa lagi? Ada lagi soalan ke? Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, bagaimana cara kita nak niat bagi kita nak korbankan untuk orang yang dah meninggal ataupun orang yang sakit dah Alzheimer, dia tak ingat tapi kita nak buat korban untuk dia. Cara nak niatkan untuk bagi pihak dia tu. Okey, sebenarnya kita dah lalu tadi mengenai korban untuk si mati, sebenarnya tak sah dan tak boleh. Kita buat korban atas nama si mati. Contoh saya sendiri buat niat buat korban untuk nama arwah mak saya, Siti Asiah binti Sulaiman. Tak boleh, hukumnya tak sah. Jadi apa perlu buat? Saya dah terangkan tadi kan. Apa perlu buat? Kita letak nama korban tu untuk letak nama saya sendiri, letak nama untuk bintang korban yang kita nak korban tahun ni. Dan kita faham mula kita nak niatkan untuk asing, untuk binatang korban ni waktu dia dah asing kan.
bila dia dah mula asingkan binatang korban ni, waktu tu kita dah niatkan, kita dah boleh niat dah. Jadi bahagian lembu yang kita nak buat korban untuk kita tu, kita letak nama kita. Syafi'i bin Abdul Halim, niatkan nama. Memang kita bila selepas sembelih niatkan pahala tu hibah, dia panggil hibah, kata ulama, hibahkan pahala tu pada arwah mak, arwah nenek. Macam tu cara. Selepas dah buat korban tu kita baru hibahkan. Ya, selepas korban, maknanya selepas binatang tu dah disembelih. Kalau kita buat kat luar negeri, dia akan beritahu pada kita binatang ni hari ni akan disembelih ataupun besok. Jadi kalau besok binatang kita dah disembelih, barulah kita niatkan pahala korban ni aku hadiahkan pada arwah ibu, arwah ayah dan sebagainya. Macam tu. Ustaz, ada yang berpendapat kalau si mati dah berniat nak buat tapi tak sempat. Itu saya kata tadi, seandainya dia dah wasiatkan. Jadi dia niat, betul, dia niat tu ada, tapi dia tak wasiat, maksudnya dia tak lafazkan perkara tu. Jadi kita tak wajib untuk tunaikan, kecuali kalau dia dah lafazkan benda tu. Mak tahun ni nak buat korban, tahun ni tak sempat. Tak sempat, dia Allah Ta'ala dah ambil dia dulu, kita laksanakanlah wasiat dia dengan niat bagi pihak dia. Tak ada masalah, boleh letak korban bagi pihak dia. Maksudnya kita dah sampai waktu, kita dah bagi, imam ke ataupun pengurusi masjid ketua kampung dah minta duit korban, kita serahkan duit dan niatkan duit ni adalah korban bagi pihak arwah ibu, bagi pihak arwah ayah, arwah atuk. Nama letak nama dia. Terima kasih Ustaz. Jelas? Okey, baik. Ada lagi yang nak bertanyakan soalan? Okey, kalau dah tak ada, saya minta izin untuk kita tutup kuliah kita pada pagi ni. Boleh? Boleh Ustaz? Boleh terpulang. Kalau nak teruskan, saya boleh teruskan. Tak ada masalah. Kalau nak berhenti, boleh berhenti. Ikut-ikut lah. Ada soalan lagi. Macam dah tak ada soalan. Bagi saya kita tutup dulu ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini tentang korban. Sesungguhnya ibadah korban juga merupakan kaedah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana juga dengan ibadat solat. Ada sedikit info yang ingin saya sampaikan bagi yang ingin melaksanakan smart korban pada tahun hadapan, iaitu pada 1444 Hijrah. Kami di Pondok Ilmu Online memberi peluang dan mengalukan pada jemaah untuk menabung di tabung korban dengan pihak kami hanya serendah RM80 sebulan. Nantikan info dan pengumuman kami di Facebook page ataupun di dalam WhatsApp. Terima kasih untuk penonton yang berada di Zoom dan Facebook yang tak jemu untuk like and share kuliah kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi saya minta Ustaz untuk tutup kuliah kita pada hari ini dengan surah Wal-As, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين يا رب العالمين.